Dia adalah wanita hari ini yang kami war-warkan sebentar tadi mengenai topik kita iaitu manfaat buah-buahan, dan di sebelah saya mungkin anda di rumah akan nampak dengan kesegakannya Chef Zainal Abdul Rahman. Apa khabar Chef? Baik. Okey, kabarnya hari ini Chef akan kongsikan dengan penonton wanita hari ini berkenaan demo ukiran buah-buahan. Jom kita mulakan. Hari ini kita akan ajar yang simple je Oleh kerana kita pun tak banyak masa kan. Kalau ukiran ni dia berbagai ukiran Kalau daripada temikai kita boleh buat ikan, kita boleh buat bakul. Tapi dekat sini saya buat untuk taruh puding nanti Okey, itu sebentar nantilah. Kita akan mulakan dengan tembikai. Untuk ukiran yang senang, yang boleh buat di rumah dan berapa minit saja. Okey, kita nak tengok berapa minit buat zigzag je. Okey. Betul ke Chef, orang kata kalau struktur buah-buahan ni kalau keras tu lebih mudah, kalau lembut tu orang kata perlukan kemahiran yang tinggi jugalah. Ya, betul. Selalunya kalau ukiran daripada buah-buahan atau sayur-sayuran kita gunakan keladi, keledek, labu. Itu yang mudah untuk diukir lah. Mudah untuk diukir dan tahan lama. Selalunya kalau kita tengok ukiran buah-buahan ni kalau kat majlis kahwin, kalau kat event hantaran dan sebagainya, ini terus di set wanita ini kita bawakan untuk anda. Okey, kita nak potong mengikut zigzag itu. Zigzag, semua zigzag hari ini Ada tak untuk penggunaan ukiran ni Chef, kita menggunakan bahan-bahan atau alatan yang khususnya untuk mengukir buah? Okey. Untuk ukir buah, untuk menampakkan dia lebih cantik, kita kena gunakan pisau kecil-kecil macam ni. Pisau ukiran. Di sini kita ada pahat untuk ukiran buah. Okey, apa tadi kita panggil ini adalah pahat ukiran. Ukiran buah. Ukiran buah. Kena ada ni baru bolehlah jadi. Barulah boleh. Kita. Tapi kalau chef dah pro kan, so lain bunga. cerita. Okey. Okey, ini hasilnya. Kita dah zigzagkan buah tembikai tadi. Selalu ini digunakan untuk kalau kita nak buat display island. Display island di mana kita nak display buah-buah untuk buffet. Tapi sekarang tak boleh, PKP kan? Betul. Okey, saya tunjukkan lagi satu. Okey, ini adalah demo kedua. Kita menggunakan buah labu. Masih lagi dengan zigzag. Zigzag semua zigzag je. Okey, sebab kalau kita nak buat ukiran lain, dia agak mengambil masa yang lama. Betul. Kalau kita tengok Chef tadi dia kata 5 minit, tapi cepat je dia buat. Tapi kalau mereka yang mungkin baru nak mempelajari teknik ukiran ni, bagaimana Chef? Mula-mula belajar yang senang dulu. Kemudian contoh yang senang, buah-buah yang senang? Carrot. Okey, katakan buah carrot kita nak buat bunga ros Kita akan mengambil masa yang agak lama lah. Jom kita sama-sama. Dan? Okey. Dia dah boleh jadi macam ni. Okey. Dan saya nak minta Fatin juga cuba Fatin satu. Boleh. Tapi kalau saya potong baru zigzag mengajarnya. Okey, kita nak penjarakan sosial sikitlah. Okey. Wow, Chef buat kena slow-slow tu. Saya budak baru belajar. Okey, tak apa. Dan kita buat zigzag saja. Okey. Pisau ini lebih mudah, Chef? Ya, betul. Jadi kalau penonton di rumah untuk ingin cuba membuat ukiran ini, perlu memastikan ada peralatan yang khususlah. Okey, kalau kita nak buat bunga dahlia pula, kita potong tegak je. Semua senang je. Tapi ini bagi 4. Dia tak terbelah pula, Chef. Okey, dia kena belah dalam-dalam baru dia nampak belahan dia tu. Okey. Ukiran ini selalunya kita akan hidangkan di meja pengantin ataupun hantaran lah khususnya kan, untuk nak memberi kepada pihak saya sebenarnya kan Chef. Mungkin ada sesuatu yang kena di-alterkan. Okey, tak apa. Boleh. Gelak producer saya. Okey. Okey. Ini kena dipotong lagi kot Chef. Beza saya dan chef punya. Okey, sebab tu saya nak ajar hari yang simple saja. Itulah saya dapat buah tomato je hari ni. Okey. Tadang! Mana tu? Okey, bolehlah chef. Jadi buah dahlia. Okey, bolehlah tu. Bolehlah kan. Nanti saya cuba lagi. Tapi kalau nak senang, yang ni. Okey, capsicum. Lada bergala kan. Okey, kita tengok Kita buat zigzag je. Okey, chef boleh menggunakan pisau tu dan apa-apa, tapi tekniknya kena perlu tahulah kan chef? Ya, betul.
Okey, laju. Kemudian Chef kalau kita dah buat macam ni, kita bolehlah susunkan kan dekat kita punya display tu kan. Kalau kita dah macam ukir dan sebagainya, Chef, berapa lama agaknya dia boleh bertahan? Dia akan bertahan lebih kurang dalam 4-5 jam aja. Kita tak boleh lama-lama pasal dia raw kan, dia tak masak kan. Jadi kita boleh buat display semasa majlis tu je lah. Kalau saya tengok macam selalunya di majlis-majlis, dia dah ukir dan sebagainya, dia akan wrap dengan plastik itu. Ya, wrap dengan plastik. Ataupun ditaruhkan dalam showcase yang dia, tertutup kan. Okey. Okey, kita dah settle untuk kita dah selesai untuk kita punya buah labu, buah tembikai dan juga lada bergala. Seterusnya ada tak apa-apa yang nak kongsikan, Chef? Okey. Selain daripada buah-buahan ni juga, teknik zigzag dan sebagainya, apa antara teknik lain? Kita boleh buat bentuk naga. Tapi kalau bentuk naga lah. kalau saya buat di VT sekarang ini, kalau kita tengok di VT tu memang banyaklah ada bentuk macam-macam bentuk lah kan. Kita boleh buat bentuk ikan, kita boleh buat bentuk naga, kita boleh buat bentuk gunung ganang. Pastinya orang kata mengukir ini memerlukan kesabaran yang tinggi lah untuk kita menghasilkan sesuatu ukiran yang menarik. Baik, kita nak terus lepas ini dengan Chef. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan dengan penonton visual mengenai topik kita hari ini. Silakan. Buah-buahan memiliki kandungan gizi, vitamin dan mineral yang sangat baik untuk tubuh. Khasiat buah-buahan diletakkan pada aras 2 piramid makanan bersama sayur-sayuran. Pengambilan buah-buahan mengikut jumlah hidangan dapat memastikan tubuh badan dan otak kita menerima semua nutrien mencukupi bagi membolehkan ia berfungsi dengan baik. Antara fakta menarik yang dikongsi termasuk ramai tidak tahu pisang membantu menentang kemurungan. Selain antioksidan daripada buah-buahan dan sayur-sayuran mengurangkan risiko kanser esophagus. Buah kiwi meningkatkan kesihatan seksual lelaki dan kismis, membantu menjaga kesihatan gigi serta pembangunan mental kanak-kanak. Bagi kanak-kanak misalnya, buah-buahan yang kaya dengan pelbagai khasiat seperti karbohidrat, mineral dan vitamin penting dalam pertumbuhan mental fizikal mereka. Karbohidrat dalam buah-buahan misalnya adalah dalam bentuk gula yang menyumbang kepada tenaga badan. Selain itu, buah-buahan juga tinggi dengan serat yang membantu dalam mengelak masalah sembelit, terutama dalam kalangan kanak-kanak. Itu dia, kita berkongsi tentang pelbagai khasiat daripada buah-buahan. Kalau kita cakap tentang buah-buahan ni, memang kebanyakan daripada kalangan buah-buahan ini mempunyai tinggi khasiat vitamin C, vitamin B1 dan juga kaya dengan antioksidan. Okey, kalau tadi kita dah kongsikan bersama dengan Chef cara untuk membuat demonstrasi gubahan buah-buahan yang sememangnya sangat sinonim lah. Setiap kali majlis perkahwinan, di meja orang kata makan beradab tu, kalau tak adalah ukiran buah-buahan ni, kadang-kadang tak serilah meja tersebut. Okey, saya nak kongsikan kepada anda, ini yang sempat saya jumpa daripada Dr. Google yang mana sebenarnya caranya kalau kita adalah buah-buahan lebih dekat rumah kan, sebaik-baiknya kita ni kalau kita nak makan buah-buahan ni, kita ambil sebelum kita menikmati sebarang hidangan berat. Tapi kadang-kadang kita dah potong buah-buahan tu, anak kita tak makan, suami kita tak makan ataupun ahli keluarga kita tak makan, ada bakinya, ada macam-macam cara untuk kita guna pakai ataupun kita variasikan menu buah-buahan potong kita ni. Okey, di depan saya ni ada buah tembikai. Ini buah kegemaran saya kerana ia banyak air dan ia sebenarnya lebih mudah hadam berbanding dengan timun. Dan sebenarnya orang kata kalau kita makan buah tembikai sebelum kita makan nasi, dia bagus dapat membantu untuk proses penghadaman badan kita. Okey, dan ia juga sangat bagus untuk menyejukkan badan. Kalau halia panaskan badan, tapi tembikai ni bagus untuk sejukkan badan. Dan ini dia buah kegemaran penerbit saya. Okey, ini nenas yang tinggi dengan vitamin C, vitamin B1, potasium dan sangat tinggi dengan kandungan antioksidan, bagus untuk kesihatan dan juga kecantikan. Dan ini dia, ini buah jambu batu. Okey, buah jambu batu ni juga sangat tinggi antioksidan, vitamin C dan ada zinc serta macam-macam lagi kandungan di dalamnya. Nak kongsikan yang mudah kepada anda. Okey, semua orang suka makan makanan yang kadang-kadang yang dijerukkan sedikit. Nak bagi tahan lama buah-buah kita ni. Kalau mak kita dulu, dia ambil buah mangga belakang rumah, dia potong-potong-potong, dia letak air, kemudian dia letakkan gula dan juga garam, jadi jeruk. Okey, hari ini kita nak kongsikan, kita nak buat demonstrasi ya. Maafkan saya perempuan kalau tak pandai. Kita masukkan buah tembikai kita. Selain sedap dimakan dengan asam, kita boleh juga jadikan dia sebagai fruit cocktail. Kita letak susu ke, kita blend, jadikan air dengan ais, jadikan ais blended, memang sedap kan? Tengah-tengah hari ni belum breakfast, sebut macam ni, terus lapar tak sabar nak lunch. Okey, kita masukkan. Okey, saya kedekut sikit, saya simpan sikit. Okey, so kita masukkan nanas. Okey,
nak kongsikan kepada anda semua sebab kita dah cakap tadi buah tembikai ni dia banyak air. Jadi kalau kita masukkan buah tembikai ni sebenarnya kalau boleh kan kita ada tisu dapur tu kan, kita dab-dab dia sikit bagi air tu kurang. Dan ini dia buah jambu. Kita masukkan buah jambu. Okey, ini sebenarnya tadi saya tak kongsikan lagi. Ini adalah penerbit saya ada dah 3 bulan dia beli tapi dia tak sempat nak makan. So dia kata apa kata kita jadikan demo sebab dia kata nak jadikan fruit cocktail tak sempat. Okey, ini dia sebenarnya buah rambutan yang dalam tu ada nenas. Kita boleh campurkan juga. Kita boleh jadikan dia juga buah jeruk. Okey. Selalu orang cakap jeruk ni buah jambu je kan. Tapi sebenarnya buah-buahan apa je sebenarnya yang kita suka. Kalau kita ada lebih, jangan buang kerana kita boleh jadikan ataupun variasikan dia mengikut kesesuaian kita. Okey. Siapa potong limau macam ni? Adik-adik saya. Okey, ni kita boleh letak limau kasturi. Potong limau kasturi macam ni. Bukan macam ni. Okey, kita boleh perahkan limau. Okey, ikut... orang kata sesedap tekak kita lah kan. Cita rasa kita kan berbeza-beza. Ada orang suka yang masam, ada orang suka yang manis, ada orang suka yang masin. Okey. Kalau nak pedas kita letak cili sikit, cili padi. Kita letak cili padi. Okey. Kemudian kita letak gula sikit. Sikit je tahu sebab buah dah manis. Lebih-lebih lagi kalau yang buat tu manis jangan letak banyak sangat. Sebab takut nanti manis sangat Okey. Alright, okey. Ada orang dia letak garam, tapi ada orang dia tak letak garam. Dan sebenarnya lagi sedap kalau kita ada asam kulit limau tu, kita hancur-hancurkan ataupun kita blend, kita taburkan dekat dalam ni. Tapi kalau tak ada tak apa yang ada kat rumah yang kita jumpa tu kita masukkan. Kalau kita ada lebihan asam, kita masukkanlah asam tu sikit. Kalau dah masuk asam ni tak payah masuk garam. Okey? Okey, kemudian kita gaul. Sama ada kita boleh terus makan ataupun kita letakkan dalam peti sejuk. Kita letakkan ais dekat tepi tu, kemudian kita boleh makan. Sekejap Pinggan tak ada. Sekejap. Okey. Macam ni je kita dah boleh hidangkan. Ni kat rumah ni kan sambil menonton ni, kalau kadang-kadang kita nak galakkan juga kan. Kadang-kadang ada isteri dia merungut. Suami dia tak sukalah makan buah. Susah betul nak suruh makan buah. Kan buah ni banyak vitamin. Bagus untuk proses penghadaman dan macam-macam lagi. Ini caranya kita boleh variasikan buah-buahan kita dengan pelbagai cara mengikut cita rasa kita. Bukan saja boleh dimakan begitu saja buah-buahan ni kan. Dimakan mentah. Ada juga buah-buahan ni yang sedap dimakan. Contohnya, kalau buah betik tu kan, nak naikkan lagi rasa dia, kita perahkan limau nipis ataupun lemon. Makan bersama dengan betik. Okey, memang sedap rasanya. Tak percaya cuba. Okey. Kalau kita lihat kat sini, berwarna-warni. Secara tak langsung kan dia menarik perhatian untuk orang makan. Jadi kita boleh variasikan cara begini. Okey, ini kita dah campur-campurkan semua buah. Tetapi kalau macam tak sukalah, ada buah yang saya tak suka. Saya tak sukalah nak campurkan buah rambutan dalam tin ni dengan buah-buah yang segar. Tak apa, kita boleh je jadikan dia, kita colik dengan rojak buah ke. Ataupun kita hanya boleh je letakkan jambu ni. Kemudian kita masukkan sikit serbuk asam. Kita perahkan limau. Okey. Allah. Kita perahkan limau. Okey, kita perahkan limau. Kalau mangga pun kita boleh buat macam ni. Mangga-mangga mak kita belakang rumah tu kan. Kalau mak saya, mangga dia belakang rumah tu, saya lah selalu makan. Okey. Kemudian kita masukkan cili padi sikit. Kita biarkan. Lagi sedap ni kalau kita ada asam kulit limau tu kan. Kita gaul-gaul. Okey, jangan letak air sebab nanti memang buah ni akan keluarkan air dia sendiri. Okey. Okey, kejap Kita rasalah nak tengok sendiri, buat sendiri rasa. Sian. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah. Boleh adjust lagi. Fatin, silakan. Okey, terima kasih Fiza. Saya teringin nak makan jeruk air tangan Fiza tu. Simpan sikit untuk saya. Okey, kita nak teruskan dengan topik kita hari ini. Kali ini kita nak kongsikan dengan anda penonton di rumah mengenai demo puding buah-buahan. Masih lagi dengan Chef Zainal. Okey, Chef, mari kita mulakan. Okey, saya terasa kecoh pula tadi buah-buahan tu. Sama, saya pun. Okey, apa yang kita perlukan hari ini senang je. Okey. Simple, puding ni simple Puding koko buah-buahan nama dia. Kita perlukan sedikit koko, kemudian susu sejan, tepung jagung,
dan juga gula. Okey. Dengan air. Okey, kita masukkan air. Terlebih dahulu. Terlebih dahulu kita masukkan air. Okey. Lepas tu kita masukkan tepung jagung. Okey. Lepas tepung jagung kita masukkan gula. Campurkan sahaja dengan semua bahan-bahan kita. Campur je. Okey. Lepas tu kita tanak. Okey. Okey, ini kalau kita nak buat puding koko. Kalau kita nak buat puding lain lah, karima ke chef. So boleh. Bahannya masih sama, cuma tukarkan ni saja. Okey, kalau custard kita gunakan tepung custard. Okey. Dia agak jadi color warna kuning sikitlah ya. Okay. Masukkan dan kacaukan semua bahan-bahan kita. Kacau sampai dia masak Okey. Tapi waktu ni kita tak boleh berhenti daripada kacau. Kerana takut dia berbuku-buku. Okey, jadi terus kacau sehingga dia kelihatan kilat macam kita kacau dodol. Okey, tapi ni sekejap je lah, tak adalah lama macam kacau dodol kan. Okey, itu berkenaan dengan puding chef. Tapi kalau orang kata buah-buahan yang sesuai dikenakan dengan puding ni. Buah-buahan yang sesuai adalah buah-buahan campuran. Kalau kita nak letak nenas, buah apple, buah pear. Kemudian kita masakkan dengan sedikit gula dengan air. Okay. Boleh kita jadikan fruit cocktail macam ni ataupun betik kita masukkan. Okey. Bila dah kacau, dia dah agak berkilat. Dah cukup tu, baru kita masukkan ke dalam acuan. Jadi dia akan jadi beginilah. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Sekiranya dah, orang kata kalau dah dimasak berapa lama tu chef? Dia lebih kurang tak lama, dalam 15 minit je. Lepas 15 minit ke 20 minit atas api, inilah hasilnya. Hasil dia, kemudian kita kena sejukkan. Bila kita dah sejukkan dia, barulah kita boleh hidangkan. Okey, kalau kita cakap berkenaan dengan puding ni memang macam-macam. Kalau saya sendiri, puding yang saya suka, puding telur. Kalau ada yang minat buah-buahan tu, inilah yang paling orang kata sesuai dengan peminat buah-buahan. Okey chef, ini kita dah nak ke bahagian nak menghias lah chef. Menghias. Okey, lepas tu kita masukkan buah-buah yang masukkan buah-buahan. Selalunya macam buah dalam, orang kata buah yang dalam tin tu lebih mudah. Lebih mudah lah, tapi kalau kita nak buat banyak buah-buahan dekat rumah, kita buatlah. Masukkan je, campurkan je. Campurkan tak ada masalah. Okey. Kemudian orang kata kalau sejuk tu lagi sedap. Ya, betul. Kan? Kemudian kita masukkan susu. Kalau mereka yang mungkin tak suka manis-manis ni bagaimana chef? Sebab tu saya masukkan susu sejat ni. Kerana dia tak ada mengandungi gula. Dan ada cuma sedikit gula pada badan puding tu dan sedikit gula pada buah-buahan. Dah cukuplah kan. Dia akan rasa lemak, pahit, manis. Cukup semua rasa. Tapi ada juga kalau kita nak tukarkan orang kata susu tu dengan apa yang sesuai chef? Santan. Tapi kalau santan kita kena masak dia lah kan. Kena masak dia. Jadi supaya kalau kita makan tak sakit perut. Make sure kena masak dulu lah. Okey. Betul. Kemudian chef, selain dari itu kita dah letakkan semua buah-buahan, susu dan sebagainya. Macam mana kita nak orang kata cara makan tu untuk kita hidangkan? Okey, kita hidangkan selalunya dalam koktail champagne kan. Gelas berkaki ataupun dalam mangkuk bubur ke. Jadi kita boleh hidangkan. Ini kalau mungkin dekat rumah bahan-bahan ini dah tersedia ada dan senang untuk dilakukan. Tapi kalau kat luar ini kena masa bila tu chef? Tea time. Tea time lah. Ya, tea time kita nak lepak-lepak, nak minum teh masa PKB ni kan. Sesuai untuk PKPB ni. Ya, betul. Okey, selain dari itu chef, kita nak tahu juga dari segi variasi buah-buahan. Kalau kita tak nak macam tadi kita dah kongsikan, kita tak nak buah tin, tapi kita nak satu jenis buah saja untuk kita cantumkan dengan puding ni. Okey, kalau ada di pasaran sekarang banyak kita punya adalah buah nenas. Buah nenas kita tu saya kata potong-potong cube. Kemudian kita masak masak dengan air, taruh gula sikit, taruh daun pandan, dah okey dah. Rasanya Ya, betul. Okey chef, kalau mereka nak mungkin lihat macam mana nak buat tips untuk kita sediakan puding ni, boleh chef kongsikan Instagram dan media sosial? Chef Zainal 25 untuk Instagram saya. Kemudian untuk Facebook Chef Zainal ABD Rahman. Terus pergi ke Instagram chef. Tapi chef ada tak ada kelas tak untuk mereka yang nak buat masakan ataupun ukiran?
Oh, ada. Sebenarnya saya mengajar usahawan-usahawan yang dapat bantuan mesin daripada kerajaan. Tapi kalau sekarang ni dengan krisis kita sekarang ni, PKPB ni buat secara online? Online, insya-Allah akan datang insya-Allah kita buat online. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan juga antara menu-menu menarik yang chef kongsikan. Oh, banyak. Kalau di kedai saya tu, saya ada variety makanan Johor, termasuklah lopis, kuih lama-lama lah. Kuih lopis, kuih lompang, kari pap, tembosa, dan macam-macam lagi lah. Okey. Ini orang cakap besok dah start orang kata PKPB kan chef. Mereka yang di rumah ni selalunya suka nak masak-masak. Mungkin chef ada perancangan untuk nak kongsikan menu istimewa yang belum lagi pernah resepi yang belum lagi dicuba. Okey, kalau nak kongsi resepi, sila pergi ke IG saya ataupun Facebook saya. Dekat situ ada banyak resepi. Nak resepi rojak, nak resepi roti, semua ada dekat situ. Puding. Ya, puding. Lauk pauk semua ada lah. Idea-idea macam mana kita nak hias makanan, semua ada dekat situ. Okey, boleh terus ke IG chef untuk dapatkan macam-macam resepi lagi. Okey, chef, kita nak kongsikan sekali lagi mengenai IG chef. Boleh terus ke Chef Zainal 25 untuk dapatkan pelbagai menu daripada chef. Okey chef, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan wanita hari ini. Kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak bersama dengan Fiza.